Sebalik ketidaktentuan politik mutakhir ini, diskusi mengenai rang undang-undang lompat parti masih diteruskan sebilangan ahli politik, aktivis politik dan kumpulan-kumpulan pemikir. Dan semalam sebenarnya Centre for Governance and Political Studies mengadakan sidang meja bulat tertutup yang menghimpunkan beberapa pemegang taruh politik dan tadbir urus bagi membincangkan mengenai kebarangkalian rang undang-undang lompat parti diadakan. Antara yang menghadiri sidang meja bulat adalah anggota Caucus mengenai anti lompat seperti Datuk Seri Nazir Aziz, Anthony Loke dan Maria Chin. Dan sidang meja bulat berkenaan turut sentuh mengenai kesan ekonomi lompat parti serta penyelesaian terbaik bagi mengatasi impak lompat parti. Dan salah seorang individu yang menyertai diskusi berkenaan adalah Kira Yusri dari Undi 18. Selamat pagi Kira. Selamat pagi. Baik, saya difahamkan sidang itu berlangsung secara tertutup. Tetapi apakah isu-isu utama dan yang sukar dan dibangkitkan dalam perbincangan berkenaan ini? Ya, so antara isu-isu yang dibangkitkan dalam perbincangan semalam adalah apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mencegah aksi lompat parti. Adakah melalui rang undang-undang atau adakah menggunakan recall election atau pilihan raya tarik balik wakil, serta apakah impak apabila ahli politik melompat parti, terutamanya impak dalam sektor perdagangan, sektor advokasi hak asasi manusia dan sebagainya. Salah satu isu yang dibangkit yang saya rasa amat menarik adalah siapa sebenarnya yang menentukan aksi lompat parti itu adalah salah. Adakah ia presiden parti atau rakyat? Ini kerana sesiapa yang menentukan ini adalah sejenis kesalahan akan dapat menentukan sejauh mana hukuman yang patut dijatuhkan ke atas ahli perwakilan mereka. Selain daripada cadangan untuk akta lompat parti, cadangan lain yang diberikan adalah untuk mengadakan recall election atau pilihan raya tarik balik wakil apabila salah seorang ahli parlimen melompat parti. So bagaimana penerimaan pemegang taruh terutamanya ahli-ahli parlimen terhadap diskusi lompat parti ini sebenarnya? Agak banyak mixed reaction sebab salah satu suggestion yang diberi oleh ahli parlimen adalah mengubah electoral reform di Malaysia secara keseluruhan daripada berpindah daripada first past the post system yang kita ada sekarang kepada sistem proportional representative atau mengikut party list, supaya apabila ada ahli parlimen yang melompat parti, kita tidak ada kekosongan atau void yang besar yang perlu ahli perwakilan lain untuk mengisikan. Tapi ramai ada beberapa ahli parlimen dan juga ahli adun yang hadir di persidangan itu. Mereka juga memberi suggestion untuk melihat contoh di peringkat negeri, state level, terutamanya di Perak yang dilakukan baru-baru ini, untuk melihat bagaimana kita boleh mengambil contoh daripada peringkat negeri untuk berbincang mengenai atau untuk counter event-event yang menyebabkan ahli politik untuk melompat parti, terutamanya apabila ia menjejas pentadbiran semasa di kala pandemik ini. Adakah diskusi ada melihat mungkin model-model yang diamalkan di negara lain berhubung dengan lompat parti ini ataupun macam mana? Melihat negeri lain seperti Perak, negara lain yang ada melaksanakan so contohnya yang dilakukan baru-baru ini di Perak, mereka tidak melakukan pilihan raya tarik balik wakil, tidak melakukan mereka tidak ada rang undang-undang yang menyebabkan yang boleh you can punish the adun yang melompat parti, tetapi mereka berbincang di atas confidence supply bill supaya pentadbiran negeri masih kukuh despite whatever is happening lah. Ada juga diberi contoh di luar negara, tapi contoh diberi seperti Taiwan, UK dan sebagainya, di mana negara-negara melakukan perbincangan mengenai confidence supply agreement dan juga bagaimana untuk melakukan recall elections yang sebenarnya sangat rumit prosesnya, tetapi ada argument to be made that is an important process lah. Memang benar ia di peringkat cadangan, tetapi adakah MP-MP yang berbincang berkenaan anti lompat parti ini, mereka melihat keperluan untuk mengadakan satu akta atau peraturan berada pada peringkat mendesak ataupun sebaliknya, kerana kita tengok banyak juga kejadian-kejadian MP berubah sokongan dalam masa singkat hingga menjejaskan pentadbiran di beberapa negeri sebelum ini?
Pada pendapat saya, perbincangan semalam tidak sampai perbincangan untuk mengenai perbincangan kepada sama ada mereka nak mengadakan enactment akta ini, rang undang-undang ini, kerana masih ramai ahli parlimen yang masih tidak boleh yang masih percaya bahawa aksi melompat parti itu sesuatu is a right granted by the constitution, di mana kita ada freedom association dan sebagainya. Jadi sangat menggunakan legislatif atau rang undang-undang anti melompat parti ini sangat restricting dan juga boleh di argue bahawa ia sebenarnya tidak mengikut perlembagaan Malaysia. Jadi perbincangan itu masih berada di peringkat itu dan belum boleh bergerak daripada peringkat cadangan lah. Bagi melihat ke hadapan, adakah anda merasakan ia berpotensi untuk terus diketengahkan dan diperdebat dan diperbincangkan lagi? Bagi pandangan saya, seperti agenda reformasi segala-galanya, dan ini melibatkan agenda reformasi parlimen, reformasi pilihan raya. Segala agenda reformasi memang boleh dilakukan selagi adanya kehendak politik atau political will. Semangat bipartisanship itu penting untuk menggerakkan demokrasi di negara kita, dan saya berharap perbincangan ini tidak tertakluk kepada ahli-ahli parlimen yang involved dalam caucus MP ini sahaja, tetapi perbincangan mengenai reformasi MP atau reformasi parlimen juga diluaskan kepada pihak ramai, kerana rakyat Malaysia yang sebenarnya yang menerima impak paling besar apabila ahli politik melompat parti sejurus selepas pilihan raya, seperti yang kita melihat pada tahun lepas lah, yang berlaku pada bulan Februari. Okey, baik. Terima kasih Khaira Yusri dari Undi 18 berbincang berkenaan dengan diskusi lompat parti yang berlangsung.